الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارزقنا الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah pada pagi ini kita teruskan dengan ayat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Haji Alim ahli wa sahbihi. Terima kasih. Allah. Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Haji Jamil. Kali ni lewat saya share link kelas. Ya. Lambat sikit ini. Okey. Saya pun lambat juga. Okey, jadi ayat kita pada pagi ini ayat yang ke-43. Surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun. Falamma ayat 44 Allah Taala berfirman, falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Jadi insya-Allah pada hari ini, pada pagi ini kita teruskan sambungan cerita kita pada minggu lepas, di mana pada minggu lepas kita telah mempelajari ayat 42. Allah Ta'ala telah menceritakan bagaimana umat terdahulu Allah Ta'ala telah utuskan para rasul, tetapi mereka telah mendustakan rasul yang diutuskan kepada mereka. Lalu Allah Ta'ala fa'akhadnahum bil ba'sa, Allah Ta'ala telah adab mereka dengan keburukan, dengan penyakit, dengan kebuluran, la'allahum yatadarra'un, semoga mereka berdoa ataupun tunduk ataupun patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada minggu lepas kita telah pelajari cerita yang disebut oleh Allah ini adalah satu dari sudut bahasanya adalah lita'rid, iaitu untuk menyedarkan kafir Quraisy, untuk mereka sedar dan untuk mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mereka membuang segala tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kafir Quraisy ini, sebagaimana yang kita telah pun pelajari, mereka menyembah berhala. Jadi kafir Quraisy telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala datangkan satu cerita di mana cerita ini adalah lit-ta'rid, untuk menegur kafir Quraisy, bukan secara langsung ataupun direct, tetapi dengan menggunakan cerita, supaya mereka ini mengingati ataupun mereka berfikir, bahkan mereka rasa lagi insaf ataupun lagi sedar, di mana Allah Ta'ala telah menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu, dan kesan-kesan umat terdahulu ini dapat ditonton, dapat dilihat oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy ini sebagaimana yang kita telah pun tahu, mereka ini berniaga. Jadi mereka telah berniaga ke Yaman, ke Syam,
Jadi di dalam perjalanan mereka pergi berniaga itu, mereka melihat kesan-kesan sejarah, kesan-kesan umat terdahulu. Begitu juga mereka juga telah tahu, maknanya cerita-cerita tentang umat dahulu ini adalah cerita-cerita yang diceritakan oleh generasi ke generasi sehinggalah sampai kepada mereka, dan berdasarkan kepada kesan-kesan sejarah dan juga cerita-cerita tersebut, Allah Ta'ala bangkitkan di dalam ayat ini atas asas supaya mereka mengambil iktibar. Boleh saja Allah Ta'ala sebut, jangan kamu syirik kepada Allah, kamu hendaklah menyembah Allah. Tetapi di antara cara kita berdakwah ataupun mengajak seseorang itu kepada kebaikan, boleh kita menggunakan cerita-cerita sebagaimana yang kita juga kadang-kadang kita cuba untuk melihat kepada sejarah, sama ada kita berkeluarga, kita akan cerita tentang sejarah hidup kita. Mungkin juga dalam negara, kita cuba baca sejarah negara kita. Begitu juga di dalam agama kita pun Allah Ta'ala cuba untuk menceritakan tentang sejarah, supaya daripada sejarah ini seseorang itu dapat melihat ataupun dapat mengambil iktibar, lalu mereka cuba untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat 42 yang telah pun kita pelajari pada minggu lepas, Allah Ta'ala telah menceritakan sebelum daripada Nabi Muhammad telah pun diturunkan kepada kaum masing-masing nabi-nabi, tetapi mereka itu telah mendustakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun mereka telah menolak nabi-nabi mereka, mereka telah mendustakan nabi-nabi mereka, lalu Allah Ta'ala menurunkan azab ke atas mereka. Jadi sebagaimana mereka Allah Ta'ala berkuasa untuk menurunkan azab, maka kafir Quraisy ini pun juga terdedah kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebelum kamu ditimpa azab, sebelum kamu ditimpa kesusahan, maka kamu hendaklah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan antara hikmah Allah Ta'ala turunkan ujian ataupun azab, pertama untuk membenarkan Nabi SAW, membenarkan Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kalau kita lihat umat-umat terdahulu, yang selamatnya ialah para Rasul. Contohnya kaum Nabi Lut yang selamat, Nabi Nuh dan juga mereka yang beriman selamat. Jadi Allah Ta'ala mahu menunjukkan bahawasanya azab ini adalah untuk menguatkan ataupun untuk membantu, untuk membuktikan bahawasanya Rasul ataupun Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhirnya mereka akan ditolong, mereka akan dibantu dan mereka akan menang. Dan mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka akan diberi azab, diberi ujian. Kalaulah bukan di atas dunia ini, mereka akan diberi azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti. Jadi ayat 42 Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi diutuskan kepada umat terdahulu dan mereka telah dimusnahkan kerana mereka telah dustakan para Rasul yang diutuskan. Itu telah pun kita bincang pada minggu lepas. Jadi pada hari ini ayat yang ke-43 Allah Ta'ala menyebut falaula, maka kenapakah tidak ataupun alangkah baik. Jadi boleh diterjemahkan kenapa tidak ataupun alangkah baik. Idh ja'ahum, semasa ja'ahum telah datang kepada mereka ba'suna. Ba'suna ini maknanya kelaparan ataupun azab. Tadarra'u, mereka pun kembali menyeru atau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya semasa diturunkan azab kepada mereka itu, mereka yang telah menyembah berhala, mereka telah ingkar kepada Nabi, begitu juga mereka telah menolak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alangkah eloknya ataupun kenapakah tidak
semasa diturunkan azab ke atas mereka itu, tadarra'u, maknanya mereka terus sahaja kembali kepada Allah ataupun sedar ataupun tunduk ataupun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat yang permulaan ini kita boleh pengajaran bahawasanya ujian ataupun azab yang Allah Taala turunkan kepada kita ini adalah satu teguran, satu muhasabah atau pengajaran supaya kita kembali, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ujian-ujian ini akan menjadikan kita lagi dekat ataupun menjadikan kita kenal diri kita, menjadikan kita hampir ataupun kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi seseorang yang tidak ditimpa ujian ataupun tidak ditimpa musibah ataupun tidak ada kesakitan, maknanya mereka kemungkinan mendapat ataupun mereka itu tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin disebabkan oleh tidak sakit ataupun tidak ditimpa musibah itu, mereka akan terus dengan kesombongan, mereka akan terus dengan sikap ataupun tidak beriman ataupun lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala sebut falaula, kenapakah tidak ataupun alangkah eloknya semasa ditimpa ke atas mereka ataupun semasa datang kepada mereka ba'suna, kelaparan ataupun azab, tadarra'u, mereka tunduk ataupun patuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin qasat qulubuhum, dan tetapi qasat qulubuhum, qasat maknanya keras, qulubuhum, hati-hati mereka itu keras. Maknanya oleh kerana hati mereka itu keras, mereka walaupun ditimpa azab, mereka tidak kembali, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahumus syaitan, dan telah menghiasi lahum, bagi mereka, asyaitan, iaitu syaitan, ma kanu ya'malun, apa yang telah mereka sedang amal ataupun lakukan. Maknanya ayat yang bahagian kedua ni, walakin qasat qulubuhum, itu kita dapat simpulkan ada dua sebab seseorang itu tidak dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hati mereka itu telah keras. Mungkin keras kerana maksiat ataupun kekufuran. Sebabnya Allah Taala sebut ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda kan, innal mu'min idza adznaba, seorang mukmin itu apabila dia buat dosa, dia akan ada satu titik nuktah sauda fi qalbi, ada satu titik nuktah hitam akan ada pada hati. Maknanya apabila seseorang itu banyak melakukan maksiat, maknanya hatinya semakin gelap, hatinya semakin keras. Semakin banyak maksiat yang dilakukan, akan bertambahlah hatinya keras. Sehinggalah Allah Taala sebut bal dalam surah Al-Mutaffif itu, bal rana ala qulubihim ma kanu, bahkan Allah Taala akan tutup hati mereka dengan maksiat-maksiat tersebut, sehingga mereka tidak nampak kebenaran, mereka tidak nampak kebaikan. Jadi pertama, hati itu menjadi keras, sehingga mereka walaupun ditimpa dengan azab, tapi mereka masih lagi tidak insaf ataupun tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, peranan syaitan. Syaitan itu cuba untuk menjadikan kekufuran itu ataupun maksiat itu kebaikan. Maknanya syaitan menghiaskan sesuatu yang seseorang lakukan itu adalah baik, walaupun dia sebenarnya adalah buruk. Sesuatu maksiat itu adalah
kebaikan, walaupun dia adalah dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati yang keras, dan yang keduanya adalah syaitan menghias sesuatu itu, walaupun dia buruk sebenarnya, tetapi dilihat ia adalah indah ataupun baik. Mungkin kalau kita sekarang ni kita terpedaya dengan diri kita, ataupun ada istilah agama kita dipanggil guru, tertipu dengan diri sendiri. Maknanya kita rasa kita ini buat kebaikan, tetapi sebenarnya kita berada dalam keburukan. Itu peranan syaitan. Okey. Jadi itu secara ringkas. Masih lagi Allah Taala guna ta'rid. Allah Taala guna cerita supaya kafir Quraisy itu dia dapat merenung ayat yang ke-42 dan juga ayat ke-43. Okey. Jadi insya-Allah SWT kita tengok apa yang disebut oleh Syekh Dr. Thayyib Al-Ibrahimi rahimahullah dari sudut i'rab. Okey, ayat 43 Allah Taala sebut falaula, fa adalah huruf athaf. Falaula maknanya fa ini kembali kepada ayat sebelumnya. Falaula, jadi ayat sebelumnya Allah Taala sudah bagi tahu bahwasanya umat-umat terdahulu telah diutuskan nabi, tetapi umat terdahulu telah dustakan nabi, mereka telah diazab. Falaula maknanya masih lagi cerita tentang umat terdahulu, maka fa ini adalah huruf athaf. Laula litawbikh wan nadamah. Laula ini tak silap saya sebelum ni saya sudah pun ceritakan. Laula ini adalah gabungan lau dengan la, tetapi dia adalah satu huruf yang kita panggil huruf syarat. Huruf syarat ghairu jazim. Kejap saya cuba tulis kat sini. Laula ini kita boleh terjemahkan beberapa terjemahan, antaranya kenapa tidak, kalau tidak. Okey, kalau tidak. Itu antara terjemahan bagi laula. Jadi pertama, ya saya tulis elok-elok. Pertama, laula ini dia adalah fungsi dia, dia adalah huruf syarat ghair jazimah. Nah, dia ni adalah huruf yang fungsinya adalah syarat, dan dia tidak menjazamkan fi'il yang berada selepasnya. Dia tidak seperti in dan selainnya. Dia adalah huruf syarat yang tidak jazam. Ada beberapa lagi huruf syarat tidak jazam ni seperti idza, seperti lamma, seperti kullama. Banyak kita akan jumpa banyak kullama uridu an yakhruju minha u'idu fiha. Apabila mereka itu mahu keluar daripada neraka, mereka dikembalikan. Idza, lamma, kullama, termasuk juga lauma, ada lauma, ada laula. Jadi yang kita jumpa pada hari ini ialah laula. Jadi laula ini adalah huruf syarat ghairu jazimah. Dia adalah huruf syarat ghairu jazimah. Pertama, huruf syarat ghairu jazimah laula ini dia memberi makna kalau tidak. Kalau tidak ni fungsi dia ialah imtina ats-tsani biwujud. Ini dalam bahasa Arab, kejap lagi saya akan terjemahkan. Maksud dia tidak akan berlaku yang kedua dengan adanya yang pertama. Contoh saya bagi saya kata laula muallim la jahala an-nas. Maksudnya
kalau tidak kerana guru, jahillah manusia. Maknanya kalaulah tidak kerana guru, maka jahillah manusia. Jadi manusia ini tidak jahil kerana ada guru. Itu maksudnya fungsi laula. Jadi kita terjemahkan kalau tidak. Kalau tidak kerana guru, maka jahillah manusia kesemuanya. Jadi manusia ini dia tidak jahil, dia tahu kan. Kenapa dia tidak jahil? Kerana gurunya ada. Itu maksudnya imtina' ats-tsani biwujud al-ula. Kerana yang kedua ni tidak berlaku, maknanya manusia tidak jahil kerana adanya guru. Itu antara maksud laula. Tetapi dalam ayat ni dia bukan bermaksud ini, dia bukan bermaksud kalau tidak. Jadi laula yang pertama ni dia maksudnya ialah kalau tidak. Kalau tidak. Yang kedua, laula ni kita boleh terjemahkan seandainya selepasnya fi'il mudhari'. Jadi laula selepasnya fi'il mudhari', fungsi dia adalah at-tahdhid. At-tahdhid ini maksudnya minta dengan tegas. Minta dengan kuat ataupun dengan tegas. Bukan dengan lembut. Sebabnya ada satu lagi laula. Laula campur dengan fi'il madhi. Dia memberi makna al-ard. Al-ard ini maknanya minta dengan lembut. Maknanya seseorang itu ada dia minta, tetapi permintaannya itu dengan lembut. Ada dia minta dengan tegas. Jadi laula ini jika selepasnya fi'il mudhari', dia adalah litahdid. Kita boleh terjemahkan alangkah baiknya. Bolehlah kita terjemah macam tu. Ataupun kenapa tidak. Kita juga boleh terjemahkan kenapa tidak. Jadi laula selepasnya fi'il mudhari', dia memberi maksud tahdid, iaitu minta dengan tegas ataupun dengan kuat. Jadi kita boleh terjemahkan alangkah baiknya ataupun kenapa tidak. Kemudian laula selepasnya fi'il madhi, dia lil ard, minta dengan lembut. Kita boleh terjemahkan alangkah eloknya. Alangkah eloknya kalau kamu sekian-sekian buat. Ada dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut laula akhar wa anfiqu mimma surah Al-Munafiqun laula akhartani ila ajalin qarib. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Ini orang yang bila dekat nak mati, bila dekat dah nak mati, fayaqula rabbi, mereka akan berkata laula. Ini dia minta dengan lembut. Jadi bila nak mati dia minta supaya malaikat melewatkan dia mati. Jadi minta pada masa ini minta dengan lembut, sebab dia nak mati, takkanlah nak minta dengan kuat kan. Orang yang lemah nak minta dengan malaikat yang nak mengambil nyawanya. Jadi alangkah eloknya. Jadi kita boleh terjemahkan laula akhartani ila ajalin qarib. Alangkah eloknya seandainya engkau lewatkan mati aku ini lewat sedikit. Fa as-saddaqa, maka kalau kamu lewatkan sedikit, aku akan bersedekah, wa akun minas salihin, dan aku juga akan menjadi orang yang baik. Wa akun minas salihin. Laula
akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Kalaulah kamu lewatkan aku mati ini sedikit, bolehlah aku bersedekah dan juga bolehlah aku menjadi orang yang baik. Jadi diguna dengan laula. Laula di sini alangkah eloknya. Alangkah eloknya. Jadi bukan dalam ayat kita ni bukan laula ni. Jadi kita dah belajar 3 dah kan. Pertama laula maksudnya kalau tidak. Maknanya kalau ada yang pertama, maka tidak berlakulah yang kedua. Imtina'u tsani biwujudil ula. Contohnya laula muallimun la jahalan nas. Kalau tidak kerana guru, maka jahillah manusia. Oleh kerana guru itu ada, maka manusia tidak berada dalam kejahilan. Ini kita terjemahkan kalau tidak. Yang kedua, laula fi'lun mudhari', selepasnya fi'il mudhari'. Ini contohnya, saya bagi contoh. Kita terjemahkan alangkah baiknya ataupun kenapa tidak. Contohnya saya bagi tahu kepada murid saya. Laula tadrus la'allaka tanjah di imtihan dalam peperiksaan. Okey, ada pelajar saya dia gagal dalam peperiksaan. Jadi contohnya di dalam peperiksaan dia telah gagal. Dia pun akan hadapi balik peperiksaan. Jadi saya melihat dia masih lagi malas. Jadi saya pun kata apa pada dia? Saya kata laula tadrusu la'allaka tanjahu fi imtihan. Kalaulah kamu ini alangkah baiknya ataupun kenapa tidak kamu belajar, semoga kamu berjaya di dalam peperiksaan. Saya guna laula, sebenarnya saya meminta dia belajar dan permintaan itu agak keras ataupun agak tegas. Laula tadrusu la'allaka tanjah fil imtihan. Kenapa tidak kamu belajar? Moga-moga kamu berjaya di dalam peperiksaan. Ataupun alangkah baiknya kamu belajar supaya kamu berjaya di dalam peperiksaan. Juga diguna laula, dan laula selepas fi'il madhi lil ard, dan kita terjemahkan alangkah eloknya. Alangkah eloknya, dan contohnya laula akhartani ila ajalin qarib. Ini ayat Quran di mana minta dengan lembut, Yang keempat yang kita belajar ini, yang kita jumpa di dalam ayat ini, laula dia bermaksud amaran. Di mana Syekh Tayyib Ibrahimi dia sebut litaubikh wan nadamah. Taubikh wan nadamah. Nadamah maksudnya menyesal. Kemudian taubikh maksudnya ingatan, amaran, dan juga celaan, termasuk lebih kurang. Jadi laula di dalam ayat yang kita belajar sekarang ni adalah laula litaubikh wan nadamah. Laula menunjukkan taubikh wan nadamah. Maksudnya Allah Ta'ala mahu ayat ini Allah Ta'ala mahu memberi amaran ataupun memberi ugutan ataupun menyatakan bahawasanya kerugian, penyesalan, bahawasanya Allah Ta'ala telah pun beri azab kepada mereka, Allah Ta'ala telah turunkan azab kepada mereka, tetapi mereka masih lagi tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana hati mereka yang keras, oleh kerana syaitan bersama mereka, walaupun Allah Ta'ala telah menguji mereka, Allah Ta'ala telah turunkan azab kepada mereka, mereka masih lagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat dikesali. Ini sesuatu yang sangat bahaya. Jadi Allah Ta'ala dengan menggunakan laula ini adalah untuk taubikh, iaitu memberi amaran, memberi peringatan,
Yang kedua juga adalah nadamah, untuk menunjukkan kerugian, satu penyesalan. Mereka ini tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ceritanya kepada kaum yang terdahulu, ceritanya tentang kaum-kaum yang terdahulu. Mereka telah diazab, telah dimusnahkan, telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi siapa yang baca? Yang bacanya adalah kafir Quraisy. Jadi apabila kafir Quraisy membaca ayat ini, dengan membaca ayat ini, ayat 42 dan 43 itu, dan apabila dia sebut laula, dengan falaula itu, maka akan ada ataupun akan timbul di dalam jiwa ataupun di dalam hati orang-orang kafir Quraisy itu, bahwasanya mereka juga perlu menyesal. Mereka juga perlu insaf, kerana ayat ini sebenarnya adalah untuk menyedarkan mereka. Ayat ini adalah untuk mengisahkan mereka supaya mereka jangan ikut sebagaimana umat-umat terdahulu. Jadi diguna laula litaubih wa an-nadamah. Jadi ada 4 makna laula. Pertama, laula imtina'u tsani biwujudi al-ula. Itu antara fungsinya, dia adalah syarat ghairu jazimah. Yang kedua, jadi yang pertama ini kita terjemahkan kalau tidak. Yang kedua, laula fi'il mudhari', selepasnya adalah fi'il mudhari', fungsinya adalah litahdhir, untuk minta sesuatu dengan tegas. Jadi kita terjemahkan alangkah baiknya ataupun kenapa tidak. Dan yang ketiga, laula selepasnya fi'il madhin, tujuannya adalah al-'ard. Al-'ard ini minta dengan lembut. Jadi kita boleh terjemahkan alangkah eloknya. Dan laula litaubih wan nadamah, di dalam ayat yang kita pelajari hari ini adalah diguna untuk memberi kesedaran, untuk memberi peringatan, untuk menunjukkan supaya menyesal, untuk mencela ataupun marah, boleh juga taubih ini. Jadi diguna laula. Jadi boleh terjemahkan kenapa tidak? Kenapa tidak ataupun alangkah baiknya, ataupun alangkah baiknya, boleh diterjemahkan bila diguna laula bagi taubih dan nadamah. Jadi laula banyak di Al-Quranul Karim. Taubih itu maknanya madhi dia apa Ustaz? Dia punya asal perkataan dia wabakha. Wabakha. Ya. Wabakha yakhbahu taubih. Wabakha yabihu. Yabih. Tapi taubih ini dia punya wazan dia wabbakha. Yuwabbihu. Oh, wabbah. Jadi taubih. Maknanya kalau wabbakha itu maknanya mencela. Mencela. Menghina ataupun dia memberi amaran. Jadi ayat ini Allah Ta'ala nak beri peringatan, memberi amaran. Jadi kalau orang baca tu dia tidak rasa terasa terancam dan sebagainya, maknanya tidak sampailah ayat tersebut. Jadi Allah Ta'ala cerita pada ayat 42, umat terdahulu telah diberi azab. Allah Ta'ala cerita pada ayat 43, mereka itu walaupun diberi azab, tapi mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah satu kerugian. Itu adalah satu perkara yang sepatutnya tidak berlaku kepada mereka. Dan Allah Ta'ala telah menghina mereka dengan sikap mereka itu. Dan Allah Ta'ala juga memberi amaran kepada kafir Quraisy bahawasanya mereka jangan mengikut jejak umat-umat terdahulu, di mana mereka itu kekal dengan kekufuran dan terus tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jadi Syekh Dr. Ibrahim Tayyib Al-Ibrahimi sebut laula itu litaubih wan nadamah. Maknanya fungsi laula di sini adalah litaubih wan nadamah. Id zarfun lizamanil madhi. Id ini adalah kata nama masa. Id maknanya ketika masa dahulu. Ada satu masa dahulu
fi mahalli nasab muta'alliqun bi tadarru'. Maknanya dia maknanya dia ini adalah maf'ul fihi, ya, fi mahalli nasab. Tapi dia mabniyun. Id ini adalah dharaf zaman mabniyun. Bersalahan dengan idza, kalau idza zarfuz zaman lil mustaqbal. Idza ini adalah kata nama masa menuju ke masa akan datang. Kita terjemahkan apabila sesuatu masa akan datang. Jadi kalau id ini adalah zarf zaman, kata nama menunjukkan masa, iaitu satu masa dahulu. Apa yang berlaku satu masa dahulu? Mereka telah diuji. Mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa itu, kenapa mereka tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Muta'alliqun bi tadarru'. Ja'a fi'il madin maftuh. Ja'a fi'il madin maftuh. Maksudnya ja'a ini hamzah tu kita baca dari atas. Ja'a itu kita baca dari atas. Dia tak sebut marfu', dia tidak sebut mansub, kerana ja'a ini adalah fi'il madin, dia mabni. Jadi kita kena ingat fi'il madin ini memang dia mabni, ya. Di dalam i'rab dia ada mabni, dia ada mu'rab. Perkataan yang mabni maknanya dia tidak berubah. Perkataan yang mu'rab baris akhirnya berubah. Fi'il, kata kerja di dalam bahasa Arab yang mu'rabnya ialah fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' biasa kita akan dengar mansub, majzum, marfu'. Tetapi kalau fi'il madhi terus saja disebut madhi maftuh. Maknanya madhi mabniyun 'ala al-fathi. Fi'il madhi dia mabni di atas baris atas. Ja'a. Jadi maftuh tu maknanya baris atas. Ja'a, kita tak baca ja'u, kita tak baca ja'i, kerana ja'a ini adalah sentiasa barisnya di atas. Hum maf'ulun bih. Ja'a telah datang. Telah datang, apa yang telah datang? Iaitu ba'su. Ba'su ni telah datang. Ba'su ni maknanya ujian ataupun kelaparan. Ataupun secara umumnya adalah ujian, azab yang Allah Ta'ala datangkan kepada mereka. Hum ini kembali kepada umat-umat terdahulu. Allah Ta'ala telah turunkan kepada mereka azab. Dan dia adalah ba'sun fa'il. Jadi ja'a ini adalah fa'il. Mana pelakunya? Mana apa yang datangnya? Yang datangnya ialah ba'su fa'il. Datang kepada siapa? Datang kepada mereka. Jadi hum ini maf'ulun bih. Ba'su ini adalah fa'il dan dia adalah mudhaf. Na itu adalah mudhafun ilaih. Tadarra'u madin madmumun wal wawu fa'il. Ini pun fa'il madin juga. Dia sebut madmum. Madmum ni maknanya ain tu baris hadapan. Tadarra'u. Tadarra'u. Ain itu adalah baris hadapan. Kalau seorang, tadarra'a. Kalau dua orang, tadarra'a. Kalau ramai, tadarra'u. Jadi waw itu, ain itu dibaca dengan baris hadapan. Itu maksudnya madmumun wal wawu fa'il. Dan waw itu adalah fa'il. Waw pada ain, ya. Tadarra'u ada waw kat sini. Jadi waw itu adalah dia adalah fa'il. Fa'il pelaku. Siapa yang tunduk, siapa yang patuh, siapa yang berdoa kepada Allah, mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu kembali kepada kaum-kaum yang terdahulu. Mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal wawu fa'il. Wa'atifah. Waw adalah huruf ataf. Lakin lil istidrak. Lakin ini lil istidrak. Lil istidrak ini maknanya tetapi. Maknanya tetapi mereka itu tidaklah berdoa kepada Allah kerana hati mereka telah keras. Lakin lil istidrak. Istidrak ini kita terjemahkan tetapi. Qasad madin. Telah
keras. Maftuh bifathati muqaddaratin 'ala al-alif mahdhufati liltiqa'i sakinain. Ya, panjang dia punya i'rab. Qasad itu adalah fi'il madhin. Dan fi'il madhin itu sepatutnya dia baris atas. Tetapi baris atasnya hanyalah takdir saja. Maknanya tidak nampak ataupun tidak disebut dianya baris atas. Muqaddaratu 'alal alif. Ada baris atas itu pada alif. Dan alif itu dibuang. Kenapa dibuang? Kerana bertembung ataupun ada dua baris mati. Okey. Okey, tutup mic ada bising sikit. Alah, sorry. Ustaz. Nak tanya tadi tu, tanya sikit. Okey. Ya laula tadarra'u. Ya. Kalau kita fahamkan laula tadarra'u iz ja'ahum ba'su. Boleh? Boleh je. Boleh saja Haji Zul. Laula tadarra'u. Kenapa tidak mereka itu kembali kepada Allah SWT semasa mereka ditimpa ditimpa ba'su. Okey. Boleh saja. Cuma di awal kan dilewatkan. Ini satu ayat itu. Idja'athum ba'suna tadarra'u. Tadarra'u idja'ahum ba'suna. Okey, apa tadi? Tadi qasad. Ya, qasad ini fi'il madhi. Okey. Asalnya ialah qasa. Asalnya qasa. Kemudian bila perempuan qasad. Macam tu Ingat lagi ke tak ni? Ingat wazan dia. Fi'il madhin fa'ala bagi huwa. Kalau hiya wazan dia ialah fa'alat. Tidak begitu? Fa'alat. Jadi sekarang ini asal qasa ini, qasa atas ni adalah qasa. Ada alif mati satu, ada ta mati satu. Jadi apabila dua iltiqa as-sakinain, apabila ada dua baris mati ini, buanglah salah satu daripadanya. Jadi buanglah alif. Bila buang alif, dia jadi qasad. Jadi sebenarnya ada alif kat situ kan, tetapi kita buang. Itulah maksudnya dia adalah sebagaimana kata pengarang ni, sebagaimana kata Syekh Tayyib ni, dia adalah maftuh bi fathati muqaddarah 'alal alif. Mana sepatutnya qasa'at. Macam tu qasa'at. Tetapi tidak disebut. Pertama alif itu dibuang kerana, dan yang kedua tak boleh diletak baris atas pada tu, pada alif tu, sebab dia adalah fi'il mu'tal. Jadi dibuang alif tu, qasa tadi, jadi dibaca dengan qasad. Nampak Sekali lagi ulang jadi tadi qasad ini adalah asalnya dia ada alif. Soalnya beginilah, alif ni sebenarnya kita letak baris atas lah. Qasa'at. Tetapi tidak dibuat begitu kerana alif ni adalah qasa ini adalah fi'il mu'tal. Kita baca dengan qasa. Qasa akhir tu mati lah, qasa. Dia adalah fi'il mu'tal bil alif. Jadi apabila qasad ada dua baris mati ni, dibuang alif. Jadilah qasad. Jadi sebenarnya ada alif kat situ.
Dan alif ni sepatutnya kita letak baris atas. Kenapa letak baris atas? Kerana bertepatan dengan sifir dia fa'alat. Tetapi fa'alat ni bagi fi'il yang sahih, okeylah. Contohnya zahabat. Zahabat okey. Kalau kamu nak sebut zahabat, bolehlah. Sebab dia adalah fi'il yang sahih. Tetapi bila fi'il mu'tal, fi'il yang ada huruf illah di akhir ni, maka kamu tak boleh guna zahabat. Kamu kena buat saat. Jadi bila qasad, jadi apabila qasad ada dua iltiqa as-sakinan. Iltiqa as-sakinan ni bertemu dua mati, jadi dibuang salah satu. Bila dibuang salah satu, maka muqaddarah alal alif, dia adalah fi'il madin dan dia adalah baris atas, tetapi baris atas itu tidak nampak ada pada alif, di mana alif itu dibuang kerana bertembung ataupun berturutan dua baris mati. Kalau nak terjemahnya begitu. Okey. Jadi jadilah qasad. Qasad. Kenapa perempuan? Kerana kulub. Kulub ini adalah jamak qalbun. Bila benda yang tidak berakal, ghairu akil, jamaknya kita kena guna dengan muannas. Jadi ta ta'nis. Ta ini perempuan. Sebab kulub ini mana ada tanda perempuan kan? Tanda perempuan ada ta, ada alif hamzah ataupun ada alif maksurah. Tetapi kulub ini dia jamak, jadi kita kena guna muannas. Qasad qulub, hati mereka telah keras. Hati mereka keras, sebab itulah mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ada nak tanya sebelum kita teruskan? Semoga jelas insya-Allah. Okey. Jadi fa'il qulub dia adalah mudhaf, qasad qulubuhum, dan hum itu adalah mudhafun ilaih. Wa ini adalah huruf ataf. Maknanya orang yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diuji itu, mereka pertamanya adalah hati mereka sudah pun keras. Dan yang kedua, maknanya selain daripada hati mereka itu keras, zayyana, mereka telah dihiasi ataupun syaitan telah menghiasi apa yang mereka buat itu adalah elok. Apa yang mereka sedang lakukan ataupun apa yang mereka pendirian mereka, perbuatan mereka adalah elok. Maknanya syaitan telah menghiaskan perkara itu menjadi baik. Okey, wa ini adalah huruf ataf. Tadi fa huruf ataf, jadi fa dan waw ini juga adalah huruf ataf. Wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun. Zayyana madin maftuh. Maknanya fi'il madin maftuh, nun itu baris atas. Zayyana. Lahum muta'alliqani bi zayyana. Lahum ini jar wa majrur dan dia merujuk kepada zayyana. Maknanya bagi mereka itu apa? Iaitu dihiasi, diperelokkan. Siapa yang memperelokkan, siapa yang menghiasi, iaitu asy-syaitan. Syaitan ini adalah fa'il. Nah, ma isim mausul, sakin maknanya ma itu alif tu baris mati, fi mahalli nasab maf'ulun bih. Jadi apa-apa saja yang mereka buat, apa-apa saja yang mereka fikir, apa-apa saja yang mereka bina pendirian, syaitan sokong mereka. Syaitan telah menunjukkan ia adalah baik. Jadi hati pun keras, syaitan pun memperelokkan apa yang mereka lakukan. Jadi akhir sekali mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
fi mahalli nasab maf'ulun bih. Kanu madin naqis madmum. Fi'il naqis ini saya dah banyak kali dah hurai. Maknanya fi'il madin naqis. Maknanya kanu ini selepasnya mesti mubtada dan khabar. Maknanya selepasnya kena ada isim kana dan khabar kana. Kalau tidak ada khabar kana, maka ayatnya tidak lengkap. Sebab itulah dipanggil naqis. Dia tak sama dengan fi'il yang lain. Fi'il lain contohnya saya sebut zahaba Muhammadun. Sudah pun lengkap. Tapi kalau saya kata kanu, kana Muhammadun, tidak lengkap lagi. Zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Tapi kalau saya kata kana Muhammad, adalah Muhammad, ayatnya masih lagi tidak lengkap. Perlu kepada khabar kana. Jadi saya perlu tambah kana Muhammadun mujtahidan. Adalah Muhammad itu orang yang rajin. Jadi itulah dikatakan madin naqis. Maknanya kana ini adalah fi'il madin yang naqis. Naqis maknanya kurang ataupun tidak lengkap. Maknanya nak sempurnakan kana ini hendaklah diletak selepasnya isim dan juga khabar. Itu bukan. Wal wawu ismuhu. Waw pada kanu itu adalah isim kana. Waw pada ni hum. Kanu ada hum kat dalam tu. Jadi dia adalah isim kana. Ya'maluna mislu yasma'una. Iaitu fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun, dan dia adalah khabar kepada kana. Jadi secara ringkas i'rab ayat ke-43 surah Al-An'am. Ada soalan nak tanya? Kalau apa kita panggil jumlah fi'liyah tu fi'il, fa'il, maf'ulun bih kan? Jadi kalau ayat zayyana syaitanu ma, itu satu jumlah yang lengkap. Boleh ke kata gitu? Sebab zayyana tu fi'il, syaitanu fa'il, ma itu adalah maf'ulun bih. Ya, ayat lengkap lah. Ayat lengkap lah ya. Syaitan telah menghiaskan apa? Apa? Apa-apa sajalah. Apa-apalah. Apa-apa tu kita boleh tukar kepada maksiat, contohkan. Zayyana syaitan al-maksiyah. Allah Ta'ala syaitan telah menghias maksiat itu dilihat baik, dilihat elok. Zayyana ni hias jadi elok. Contohnya rumah kita buruk, kita pun hias-hias jadi cantik. Itu dipanggil zayyana. Begitu juga keburukan, dosa dan sebagainya. Pada asalnya dia adalah keburukan, tetapi seseorang itu melihat baik. Siapa yang menjadikan dia dilihat baik? Antaranya syaitan. Sesuai dengan hati yang keras dan sebagainya. Sebab itu kita jangan pelik. Kita jangan pelik seseorang yang lakukan sentiasa maksiat. Dan bila kita tegur, dia marah pada kita. Bahkan dia berbangga dengan maksiat tersebut. Oleh antara sebabnya adalah hatinya keras, dan pada masa yang sama kita yang nampak tidak elok, tetapi dia rasa elok, dia rasa baik, dia rasa bagus, dan selainnya. Jadi itu maksudnya zayyana. Jadi ayatnya dan apa tu lengkap saja ya. Okay, lepas tu kalau ma tu mausul, maf'ulun bih. Kalau mausul ni dia kena ada silah mausul. Dia ada lah. Jadi dia ada kanu ya'malun tu dia punya silah mausul. Dia kena ada silah mausul. Jadi zayyana lahum asy-syaitan ma kanu. Hum itu adalah a'id kepada hum. Jadi dia ada dua ayat lah kat sini. Zayyana lahum asy-syaitan. Kemudian kanu ya'malun. Jadi diletak kat tengah itu adalah ma. Jadi ada ma isim mausul, kena ada dhamir. Hum ini dhamir ini dipanggil a'id. A'id ini. Ya, kanu tu hum lah. Kanu ni kembali kepada lahum. Kemudian ayat selepas itu adalah silah mausul. Silah ni maknanya ada kaitan dengan sebelumnya.
Dan kena ada dhamir kembali kepada sebelumnya. Okey. Ustaz, Ya. dengan Surah Ustaz boleh tak tanya? Sila Haji Jamil. Dia ada perkataan ada saya tinggal dia tadarra'u tu. Dia punya akarnya dia asal kalimah dara'ah tak, tapi macam mana hubung dengan dara'ah? Wadara. Ya. Macam mana dia punya asal tu? Asalnya dara'a kan? Dara'ah. Jadi Dia ada timbul hamzah. Jadi tak apa. dia Dara'ah. okey, cuba saya tarik kat sini tadarra'a. Okey, dia punya fi'il madhi dia. Dia punya asalnya adalah 3 huruf juga, dara'a. Dara'a. Kemudian ditambah ta. Mudhari'. Kemudian ditambah ra tu ditambah ditasydidkan. Bukan fi'il mudhari' ni Haji Jamil, ini adalah fi'il madhi. Ya, fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Tafa'ala. Tafa'ala. Okey, saya cuba buat merah. Okey, tak apa Jadi ra itu ditambah, dia merah A-nya tak apa Jadi wazan dia adalah tafa'ala. Inilah wazan dia lah. Kenapa jadi tadarra'u? Kerana huwa tafa'ala. Huma tafa'ala. Hum tafa'alu. Jadi kalau huwa tadarra'a, kemudian huma tadarra'a, kemudian hum tadarra'u. Ini adalah fi'il madhi kan? Kalau fi'il mudhari' tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alani. Kalau tafa'aluhum Tafa'alu. yatafa'aluna. Jadi kalau tadarra'a yatadarra'. Kalau 2 orang tambah saja alif nun kat depan, yatadarra'ani. Alif nun ni menunjukkan jumlah. Kemudian kalau ramai, yatadarra'una. Tambah waw nun menunjukkan ramai. Waw nun ini jumlah, ramai orang. Tambah ya di depan. Yatadarra'una. Sabdu ini menunjukkan mubalaghah. Maknanya betul-betul menyesal, betul-betul insaf, betul-betul ingat, mahu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bila ditimpa azab. Dia memberi makna al-mubalaghah, maknanya betul-betul ataupun sangat. Okey Haji Jamil, terjawab soalan Haji Jamil ke saya silap apa soalan? Dia perkataan wadara yang itu tu Ustaz. Wadara wal ba'sya wadara. Oh, darra. Oh, itu tidak ada kaitan dengan tadarra'u ni. Oh, tak ada kaitan. Ya, itu Dara'a ni maknanya apa Ustaz tadi? Tadarru'a ni maknanya dia insaf, dia menyeru, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata dasar dara'a itu Mana dara'a? mana dara'a? Ya, makna dara'a saja kejap aja. Makna dara'a tu khada'a.
Zalla maknanya hina tunduk. Oh, hina. Kalau tadarru'a itu kita memohon dengan rasa hina lah, Ustaz. Ya. Mana zalla, dara'a maknanya dia hina. Zalla dia Di sini dikata merendah diri, Ustaz. sama lah, dia hina. Merendah diri. Cuma kalau diguna tadarru'a ditambah ta kemudian diganda ra itu adalah untuk mubalaghah. Maknanya dia betul-betul rendah diri, dia betul-betul hina, dia betul-betul sedar dirinya dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pun orang Melayu gunakan tadarru'. Tadarru' saya tak pastilah, tapi saya biasa juga guna perkataan. Sepatutnya kita bertadarru' kepada Allah. Maknanya tadarru' ini kita muhasabah diri kita kenal diri kita insaf dengan kelemahan diri kita dan kita bertaubat, kita berdoa, kita beribadat menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali apa yang kita lakukan. Tadarru'. Jadi kalaulah seseorang itu ditimpa ujian pada Allah masih lagi dia tidak tadarru', jadi bila lagi dia nak tadarru'? Dan ayat selepas ni Allah Ta'ala kata, kalaulah mereka masih lagi tidak insaf, Allah Ta'ala buka kebaikan. Maknanya seseorang itu apabila diuji 1, 2, 3 tapi dia masih lagi tidak insaf, selepas itu Allah Ta'ala akan bagi dia sihat. Allah Ta'ala bagi dia murah rezeki. Allah Ta'ala bagi dia segala keluasannya supaya dia terus dengan kelalaiannya, dia terus leka dan sebagainya hatta sehinggalah tiba kematian ataupun hari kiamat. Jadi seseorang itu jika dia tidak sakit, dia tidak diuji, jangan dia rasa sombong. Itu kemungkinan Allah Ta'ala beri kepada dia supaya dia terus lalai, dia terus leka. Kerana daripada ayat ini kita dapati bahawasanya ujian yang Allah Ta'ala bagi itu adalah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling banyak diuji ialah para anbiya. Para anbiya, para rasul, sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, orang-orang yang soleh, mereka lagi banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadarru'a ni macam sama tawaddu'. Tawaddu' pun sama juga. Tawaddu' itu wazan sama juga kan? Ya. Wazan yang tu tawaddu'. Yang tu asalnya wada'a, letak. Wada'a. Kemudian jadi tafa'ala. Wada'a. Wada'a. Tawaddu'. Jadi kalau biasanya kamu letak benda kan. Sekarang ini kamu letak diri kamu sendiri. Maknanya kamu rendahkan diri kamu. Rendah diri lah. Itu maksudnya. Tawaddu'. Okey. Lain punya wazannya lain. Lain. Okey. Tafa'ala. Saling menunduk. Saling. Tadi tafa'ala. Tadi tafa'ala. Ya. Yang ni tafa'ala, yang tadi tafa'ala. Tafa'ala. Ini saya tak letak baris. Letak sabdu. Ada sabdu. Okey. Ada soalan lagi? Jadi Allah SWT menyebut dalam ayat 42 ini, 43, maka kenapa tidak semasa datang ujian ataupun kelaparan ataupun azab kepada mereka, tadarru' mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutup mic Haji. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hati mereka itu telah keras dan Allah Ta'ala telah hiasi apa yang mereka lakukan itu, syaitan telah hiasi apa yang mereka lakukan itu nampak baik. Wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun.
Hati kita ini dia boleh jadi lembut dan dia boleh jadi keras. Dan antara ubat hati kita ni lembut ialah antaranya dengan tadabbur ayat-ayat Quran. Kita baca ayat Quran, kita lihat makna-makna ayat Quran, itu antara yang menyebabkan hati kita ini boleh jadi lembut. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua itu adalah bukti kita ini sayang kepada Allah. Bila kita sayang ataupun kita kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu kita akan sebut ataupun kita akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala telah mencipta kita. Dia telah mentaklifkan ataupun memberi tugasan kepada kita, menuntut kita melakukan kewajipan-kewajipan, sama ada khususi yang ibadat-ibadat ataupun selainnya. Jadi Allah Ta'ala cipta kita, dia mentaklifkan sesuatu kepada kita untuk kita lakukan, dan dia turunkan Al-Quran kepada kita sebagai panduan, dan kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana kita hidup ini dengan rezeki Allah, dengan kekuatan yang Allah Ta'ala beri, dengan kehendak Allah, dengan apa semuanya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita tahu Allah Taala buat kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala berikan Al-Quran kepada kita, dan Allah Taala berikan semuanya kepada kita dengan akal dan sebagainya, dan hidupnya kita ini adalah dengan pertolongan, dengan inayah, dengan riayah, dengan semuanya daripada Allah SWT. Jadi hamba kita ini sepatutnya kita cinta ataupun kita sayang ataupun kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang kita ada sekarang ini Allah Ta'ala yang beri. Kesihatan yang ada pada kita sekarang ini Allah Ta'ala yang kurniakan. Ketenangan, kebahagiaan dan hidayah, kita dapat belajar, kita dapat ibadat dan sebagainya, semua ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangatlah pelik seorang manusia seandainya dia tidak suka ataupun dia tidak sayang ataupun dia tidak kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang beri kepadanya kesemuanya. Jadi tanda kasihnya seseorang itu adalah dengan berzikir kepadanya, dengan berzikir, dengan menyebut nama Allah SWT, dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim ini Allah Ta'ala dengan jelas dia bagi tahu dalam surah Taha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesiapa yang tidak mahu ikut Al-Quran, tidak mahu tadabbur, tidak mahu baca, tidak mahu amal dengan Al-Quran ini, maka kehidupannya adalah sempit. Kehidupannya adalah susah, sempit. Maknanya di akhirat diazab oleh Allah SWT. Di atas dunia ini pun mereka tidak ada panduan. Allah Ta'ala berikan Al-Quran ini sebagai panduan kepada hambanya. Apabila dia buang Al-Quran, a'rada an dzikri, tolak Al-Quran, maka fa inna lahu ma'isyatin dhanka. Maka kehidupannya akan menjadi sempit. Mungkin kita tidak dapat rasai benda ini, tetapi kita dapat lihat sekeliling kita. Ada yang bunuh diri, ada yang masalah, pelbagai jenis masalah. Antaranya kerana jauhnya mereka itu dengan panduan, iaitu Al-Quranul Karim. Jadi Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai panduan kepada manusia, dan dengan Al-Quran inilah sebenarnya manusia akan diulit hatinya, dengan ayat-ayat peringatan, dengan ayat-ayat kebahagiaan, dengan panduan-panduan, dengan akhlak-akhlak, dengan cerita-cerita, di mana semua ini kalau orang itu dia faham Al-Quran, maka Al-Quran itu adalah sangat indah baginya. Jadi sesiapa yang a'rada, yang buang Al-Quran, yang tidak mahu ikut Al-Quran, tidak tadabbur Al-Quran, maka hidupnya adalah sempit. Bukan setakat itu,
Allah Ta'ala akan bangkitnya dengan tak nampak. Ya, Allah Ta'ala sebut, fa inna lahum ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitnya daripada mahsyar nanti, dia adalah buta. Dan mereka itu akan bertanya, lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapalah kami ini dibangkitkan dalam keadaan buta, sedangkan kami atas dunia nampak. Jadi oleh kerana mereka itu di atas dunia mereka tidak baca Quran, tidak tadabbur dengan Al-Quran, tidak beramal dengan Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan bangkitkan mereka di dalam keadaan buta, tidak nampak, seolah-olahnya begitu. Jadi mereka lupa kepada Allah Ta'ala, maka di akhirat nanti mereka juga dilupai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara yang dapat melembutkan hati kita adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Jadi ingat kepada Allah itu, zikir itu sama ada dengan mulut ataupun kita ingat secara dalam diri kita, itu juga adalah dapat melembutkan diri kita kepada melembutkan hati kita, dan kita dapat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu doa yang biasa mungkin pelajar-pelajar yang join ini pun sudah ingat, Allah Taala Nabi kita ajar satu doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku, Allahumma inni ala dzikrika, ingat kepada Engkau, wa syukrika, syukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, dan elok ibadat kepada Engkau ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di samping kita kita berzikir, kita juga perlu minta supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kekuatan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati itu apabila disiram dengan Al-Quran, disiram dengan zikir, dia akan menjadi lembut. Hati lembut ini kita menerima kebaikan. Apa saja yang disebut kebaikan, kita menerimanya. Dan kita cuba menjauhi kejahatan. Kerana hati kita ini lembut, hati kita ini tidak keras, dan kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat 43 ni, kenapa walaupun diuji mereka masih lagi tidak kembali kepada Allah? Pertama, hati mereka itu sudah pun keras, sudah pun ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan oleh maksiat yang mereka lakukan. Jadi ingat kepada Allah itu, zikir itu sama ada dengan mulut ataupun kita ingat secara dalam diri kita, itu juga adalah dapat melembutkan diri kita kepada melembutkan hati kita, dan kita dapat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu doa yang biasa mungkin pelajar-pelajar yang join ini pun sudah ingat, Allah Ta'ala Nabi kita ajar satu doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku, Allahumma inni ala dzikrika, ingat kepada Engkau, wa syukrika, syukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, dan elok ibadat kepada Engkau ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di samping kita kita berzikir, kita juga perlu minta supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kekuatan untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hati itu apabila disiram dengan Al-Quran, disiram dengan zikir, dia akan menjadi lembut. Hati lembut ini kita menerima kebaikan. Apa saja yang disebut kebaikan, kita menerimanya. Dan kita cuba menjauhi kejahatan. Kerana hati kita ini lembut, hati kita ini tidak keras, dan kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat 43 ni, kenapa walaupun diuji mereka masih lagi tidak kembali kepada Allah? Pertama, hati mereka itu sudah pun keras, sudah pun ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan oleh maksiat yang mereka lakukan. Itulah sebagai
tambahan. Kemudian ayat 44 ini falamma ini pun Ustaz, ya sila ya. dia berkenaan dengan baca Quran ni Ustaz sebut tadi. Ya ya. Dia kena pahala tu. Macam mana fikiran pahala tu? Alif, lam, mim tu kira bukan satu-satu tapi 10. Macam mana fikiraannya? Kan dalam hadis tu. Ya, itu hadis Nabi SAW. Sebab itulah kita banyak baca Quran. Kerana kita nak pahala. Siapa yang baca Quran, maka dia dapat satu huruf itu bersamaan dengan 10 darajah, kan? Ada dalam hadis Nabi SAW. Ialah kalau Haji nak terjemahkan pahala, begitulah pahalanya. Maknanya dapatlah 10 satu huruf. Jadi kalau 2 huruf 20. Itu basic. Itu siapa yang baca Quran, dia dapat pahala, satu huruf dapat 10 pahala. Tapi siapa yang tadabbur, lagi banyak dapat pahala. Siapa yang tadabbur, lagi banyak pahalanya. Pahala, contohnya kita belajar hari ni, kan. Kita bukan saja baca, tapi kita satu-satu. Ada dalam hadis, walaupun hadis ini statusnya dhaif, Nabi bersebut iltamisu a'ribu wal tamisu gharaibahu. Saya type kat sini, Maknanya kita diminta untuk baca, tetapi ada di sana tuntutan lagi, iaitu a'ribul Quran wal tamisu gharaibahu. Maksudnya ialah kamu i'rablah Al-Quran. Ini disebut oleh muqaddimah Al-Imam Al-Qurtubi. Muqaddimah tafsir Imam Qurtubi ada dalam 23 jilid. Jadi dalam muqaddimah dia sebut tentang i'rab Al-Quran. Gharaibahu. A'ribul Quran, kamu i'rablah Al-Quran. Maksudnya macam kita buat ni. Kamu satu-satu, laula maksudnya apa, kemudian satu-satu. Wal tamisu gharaibahu. Perkataan yang kamu tak faham tu, kamu kena cari maknanya apa. Maknanya di sini tuntutan untuk kita memahami Al-Quranul Karim. Bukan setakat kita baca, kemudian satu huruf dapat 10 pahala. Tetapi seandainya kita i'rab ini, akan ada lagi pahala-pahala yang lain. Pahala kita i'rab, kita belajar, kita buka kamus, kita faham Al-Quran. Dan bila kita amal dengan Al-Quran, akan ada lagi pahala-pahala yang lain. Pahala kita beramal dengannya. Dan kalau kita mengajar Al-Quran, akan ada lagi pahala-pahala yang lain. Maknanya bimbanglah dengan Al-Quran ini, insya-Allah Subhanahu Wa Taala, terserah kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala beri pahala kepada kita, tahap kita berusaha untuk menjadi khadam atau memahami Al-Quranul Karim. Tak boleh nak tanya. Sila ya. Saya nak tanya, apakah sebaik-baik niat setiap kali kita nak baca Al-Quran? Jazakallah. Niat kita baca. Niat kerana Allah lah puan. Niat biasalah, ikhlas kerana Allah. Dan dia gini, niat kita ni saya selalu bagi tahu, kita panggil matlamat utama. Di dalam kita hidup, di dalam kita baca Quran, di dalam kita buat ibadat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia tidak menafikan tujuan-tujuan lain. Tujuan-tujuan lain. Contoh baca Quran. Kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada lagi rahsia-rahsia Al-Quran ni. Antaranya dia adalah menyebabkan awet muda, contohnya. Ada pendapat mengatakan begitu. Kita pun aku baca Quran ni supaya aku nampak muda. Tapi dia tidak menafikan tujuan tersebut. Mungkin kita baca Quran ini untuk kita praktik pernafasan. Sebabnya ada, saya pun beritahu sebelum ni, kan, Dr. Nordin Darus tu, dia beritahu kalau kita tarik nafas dan kita bunyikan dengung,
dia akan menambah oksigen dalam darah kita. Jadi kita pun kata, aku baca Quran ni, aku nak tambah oksigen. Jadi setiap kali ayat kita baca, kita tarik nafas panjang-panjang. Kemudian kita pun baca dengan dengunya, dengan panjangnya sampai 2, 3, 4 baris. Contoh. Ada juga orang baca Quran kerana dia nak kelazatan dengan Al-Quran. Sebab suara dia sedap. Jadi dia nak ulik anak, dia nak sedap dengan Al-Quran sebagainya. Itu tujuan-tujuan. Jadi tujuan-tujuan tersebut dia tidak menafikan matlamat yang asalnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita juga dalam kehidupan kita, kita bekerja ini adalah matlamat utamanya kerana Allah. Dia adalah ibadat kepada Allah. Ibadah. Tetapi dia tidak menafikan tujuan kita bekerja tersebut. Tujuan kita bekerja, kita nak cari rezeki, dengan rezeki kita nak makan, dengan rezeki kita nak berkahwin, dengan rezeki kita boleh infak kepada anak-anak kita. Kita boleh beli rumah, kita boleh beli kereta yang okey, rumah yang sesuai dengan kita. Itu tujuan-tujuan kita bekerja. Dan matlamat utamanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala matlamat yang kita kejar ini hendaklah dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula matlamat itu tak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baca Quran ini kita letak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa yang sama kita kata aku baca Quran ini kerana aku nak belajar bahasa Arab. Contoh kan. Kita pun sambil-sambil baca Quran kita belajar bahasa Arab. Jadi tujuannya untuk kita belajar bahasa Arab. Tujuan belajar bahasa Arab itu juga adalah tidak menafikan keikhlasan kita tersebut. Juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asas untuk kita baca Quran ataupun kita buat apa-apa saja, termasuk kita belajar sekarang ini, termasuk saya mengajar sekarang ini, dan apa-apa saja kita letak Allah yang utama, iaitu ikhlas kerana Allah SWT. Dan jangan pula kita nafikan tujuan-tujuan yang lain. Mungkin setiap orang ada tujuan. Contohnya orang tu pergi belajar di universiti. Contohnya belajar agama lah kan. Jadi dia dapat CJ. Itu tujuan dia kan, dia belajar kerana Allah. Tetapi antara tujuan dia belajar adalah untuk dapat CJ. Jangan pula kita kata, kenapa engkau belajar dan dapat CJ? Ini tidak ikhlas kerana Allah. Itu dia tak boleh begitu. Maknanya dia dah belajar ikhlas kerana Allah. Dan dia mahu CJ. Mahu CJ ini juga adalah kerana Allah. Bila dapat CJ, dapat kerja. Kerja ini pun kerana Allah. Bila dapat kerja, ada duit, boleh kahwin. Kahwin ini pun kerana Allah. Bila kahwin, perlu beli rumah. Beli rumah ini pun adalah tuntutan yang dituntut oleh Allah. Jadi semua itu dia bermula dengan CJ tadi itu. Ya, belajar kerana Allah, dapat CJ, dapat kerja, dapat kahwin, beli rumah. Jadi jangan kita kata belajar, jangan kamu nak CJ pula. Kamu buang CJ itu, belajar saja. Jadi dia tidak bercanggah semua itu. Sebab itulah hidup kita ini, dunia ini Allah Ta'ala sebut la tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa nasib kamu atas dunia ini. Mana tujuan-tujuan ada di sekeliling kita ni. Begitu. Itu agak panjang saya bagi tahu. Mungkin lebih daripada soalan yang puan tanya tadi. Jadi kita baca Quran lagi, kita niat saja kerana Allah SWT, ikhlas kerana Allah SWT. Dan Quran ini Allah Ta'ala sebut hudal lil muttaqin. Awal ayat lagi Allah Ta'ala bagi dua benda yang penting. Pertama, Allah Ta'ala bagi tahu Quran ini tidak ada sebarang keraguan di dalamnya. Kerana dia datang daripada Allah SWT. Dzalikal kitab. Kitab itu datang jauh daripada Allah Ta'ala. La raiba fi, tidak ada sebarang keraguan. Dan di hujung tu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran yang kita baca ini kena ada takwa di dalam diri kita. Ataupun seseorang yang bertakwa itulah yang mendapat petunjuk daripada Al-Quranul Karim. Ramai orang baca Al-Quran, ramai orang hafaz Al-Quran, tapi dia tak dapat petunjuk. Kan? Bahkan ada orang kafir pun ada yang hafaz Al-Quran. Tetapi tidak ada petunjuk. Kerana tidak ada ketakwaan pada diri itu. Jadi takwa itu adalah asas bagi seseorang yang mahu mendapat petunjuk daripada
Al-Quranul Karim. Jadi niat ikhlas kepada Allah SWT, cuba bersifat bertakwa kepada Allah SWT, maka orang yang bertakwa itulah akan tahap ketakwaan itu akan dia mendapat petunjuk daripada Al-Quranul Karim. Jadi rahsia itu di situ, takwa. Mungkin orang lelaki dia lama dah mungkin tak pergi jemaah kan. Setiap Jumaat takwa, ittaqullah. Memang rahsia kat situ. Bahkan ilmu pun takwa. Allah Ta'ala sebut apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, dia akan ajar kamu. Jadi kalau kita kurang faham ataupun tak pandai, kemungkinanlah sebab pandai itu banyak faktor, kemungkinan juga kerana ketakwaan itu. Allah Ta'ala sebut wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kamu kepada Allah, Allah Ta'ala akan ajar kamu semua. Jadi mula-mula sekali kita buka Al-Quranul Karim, selepas Fatihah, Allah Ta'ala bagi kepada kita dua, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, dan Allah Ta'ala huraikan sifat orang yang bertakwa selepas itu, beriman dengan Allah dan selainnya. Jadi ikhlas kerana Allah, ada sifat di sana ketakwaan kepada Allah SWT, dan saya rasa dari sudut ragu-ragu tu memang sudah tak ada kan. Cuma was-was was-was. Ada orang dia mula-mula dia tak ragu-ragu dah Al-Quran ni datang daripada Allah, cuma ada was-was. Sebab itulah kata Tuk Guru ni Aziz, Allah Ta'ala akhirkan Al-Quran ini dengan surah An-Nas. Dalam surah An-Nas itu, waswisu fi sudurin nas, minta jauh daripada was-was. Kan, tak ada guna kita baca Quran 30 juzuk, kita khatam beberapa kali, tetapi kita masih lagi was-was, masih lagi ragu-ragu dengan apa yang apa disebut, apa yang diajar, panduan-panduan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bila kita yakin dan diikuti selepas itu dengan amalan dan tidak ada sedikit pun rasa was-was di dalam diri kita. Okey, puan, jawapan yang saya rasa sudah menjawab. Assalamualaikum. Assalam. Boleh tambah lagi Ustaz? Ya, masak buku. Ada masa lagi tak? Ya, sila. Ni saya nak tambah. Saya nak tambah ni, melalui amalan baca Al-Quran ni kita boleh juga bertawassul kan? Bertawassul. Lepas kita baca, kita kata, ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan kesucian ayat-ayat Al-Quran yang aku baca ini, aku mohon kau kabulkan doaku sekian. Ya. Nanti saya jawab minggu depan, Puan Kasmawati. Okey, soalan Puan tu saya jawab minggu depan. Tapi ada satu doa yang sering saya baca setiap hari. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hassim bihi akhlaqana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi quburana ya rabbal alamin athibna. Nanti saya akan share juga minggu depan doa ini. Doa yang kita selepas baca Quran, Allahumma syrah bil Quran, lapangkanlah dengan Al-Quran dada kami dan seterusnya. Soalan Hajah Kasmawati itu kita tangguh minggu depan. Okey. Lagi pun pukul 10.48 mungkin ada yang ada selain dan selainnya. Jadi soalan yang baik Hajah Kasmawati, saya pun rasa seronok soalan tersebut. Jadi insya-Allah minggu depan kita jumpa pada waktu yang sama insya-Allah. Jadi terima kasih semua, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh Pak, insya-Allah.